Apabila wanita berdiam, biarlah diam itu diam berisi. Apabila kita berbicara, biarlah bicara kita didengari dan dihayati. Apabila wanita bertindak, biarlah tindakan kita berhasil. Apabila tindakan berhasil, manfaatnya berpanjangan dan akan dirasai oleh semua. Pencapaian kita jelas dilihat oleh semua. Marilah kita membuktikan hakikat ini sekali lagi pada dua pilihan raya kecil yang akan berjalan serentak di Dewan Undangan Negeri Galas dan Parlimen Batu Sapi tidak lama lagi. Dan insya-Allah kita akan bersiap sedia untuk menghadapi pilihan raya umum ke-13 kelak. Namun begitu, saya ingin mengingatkan kita semua bahawa di dalam menjalankan program-program parti, kita mesti melebar dan mengembangkan sayap kita, pengaruh kita, kepimpinan kita kepada kumpulan sasar, terutamanya pengundi-pengundi yang lebih ramai lagi daripada apa yang kita capai pada hari ini. Mengambil iktibar daripada amanat Presiden semasa pelancaran Karnival Skuad Sayang pada 17 hari bulan Oktober baru ini, Presiden mengingatkan kita sekali lagi bahawa di dalam menjalankan tugas, kita mesti menggempur semua kawasan, termasuklah kawasan pembangkang, tanpa kita wanita rasa takut atau ragu-ragu, bersama-sama dengan rakan seperjuangan dalam parti komponen. Sentuhan ikhlas dan beramanah kita, terutama apabila kita membuat kerja-kerja kebajikan, mestilah dirasai oleh lebih ramai rakyat di bawah payung satu Malaysia. Puan dan tuan-tuan, kita tidak boleh lagi berada di dalam apa yang dikatakan comfort zone atau zon selesa. Saya selaku ketua akan sentiasa mengupayakan puan-puan, sebab saya hormat, saya percaya dan saya yakin, saya sayang dan saya menaruh sepenuh harapan yang tinggi bahawa puan-puan akan membantu saya dan kita bersama-sama membantu Presiden, timbalan Presiden, naib Presiden, pucuk pimpinan yang lain, parti-parti komponen maupun anak-anak kita dari sayap pemuda dan puteri untuk meningkatkan lagi sokongan daripada rakyat kepada Barisan Nasional, dan insya-Allah akan membawa kemenangan yang lebih besar pada pilihan raya yang ke-13 nanti. Ini hanya dapat kita capai jika kita menjalankan tanggungjawab tradisi kita, bergerak mesra di kalangan rakyat dan pengundi dengan cara yang lebih strategik, lebih berdisiplin dan lebih konsisten. Jangan kita kerja hanya separuh jalan ataupun lepas tangan, kerana amanah dan harapan parti dan rakyat yang kita pikul amat berat sekali. Sebenarnya puan-puan dan tuan-tuan, rakyat jelata yang menjadi silent majority menunggu, melihat, mendengar serta berharap bahawa kita wanita UMNO terutamanya akan terus menjalankan tugas-tugas kita dengan baik, dengan bijak dan berhemah, kerana mereka mahu sebenarnya terus menyokong Barisan Nasional. Apabila saya, Datuk Kamilia dan Exco Wanita turun ke pelosok negara mendampingi rakyat jelata, kami dapati bahawa di negeri dan kawasan pembangkang ternyata rakyat amat merindui dan dahaga kepimpinan Barisan Nasional. Kerinduan ini sungguh menyayat hati, kerana di kawasan-kawasan pembangkang rakyat dibiar begitu sahaja selepas tsunami politik 2008. Umpama cinta monyet,
Semasa kempen pilihan raya ke-12, pengundi dijanjikan dengan kata-kata manis, dinodai dengan asmara dana dan khayalan fantasi politik yang memabukkan. Harapan rakyat dilambung ke angkasa raya. Tetapi selepas itu, pengundi ditinggalkan begitu saja. Saya rasa kesihan sekali. Tidak sampai 2 tahun, habis madu sepah dibuang. Walhal urusan politik dan pentadbiran kerajaan tidak boleh dipermainkan, kerana jika silap langkah akan hancur satu-satunya negara milik semua rakyat Malaysia. Jelas dengan tabiat pembangkang, mereka hanya pandai mengkritik dan jago retorik dan gimmick sahaja. Kita semua tahu bahawa mereka adalah terdiri daripada politikus bermusim. Agenda utama mereka adalah membawa kepada keresahan rakyat dan memporak-perandakan negara. Nawaitu utama beberapa personaliti pembangkang sebenarnya bukan untuk kesejahteraan dan kestabilan Malaysia, tetapi hanya satu, iaitu untuk diri sendiri mencari jalan ke Putrajaya. Na'udzubillah. Dalam perjalanan ini, mereka tidak peduli sama sekali kemalangan-kemalangan ngeri yang berlaku di atas jalan raya politik negara kita. Rakyat yang dikorbankan dan rakyat yang terkorban. Kepada pembangkang, the ends justify the means. Malangnya rakyat jelata lah yang menjadi casualty atau mangsa kepada rempuhan politik zalim pihak pembangkang. Namun begitu, kita sebagai pemimpin UMNO dan Barisan Nasional dan puan-puan selaku pemimpin wanita UMNO yang bertanggungjawab mesti pada masa yang sama berhati-hati, kerana iklim politik hari ini amat berbeza daripada dahulu. Hari ini zaman sudah berubah. Zaman inovasi, ICT, Facebook, Twitter, YouTube. Malah ideologi tradisional pun sudah terhilang daripada lanskap politik Malaysia. Puan-puan, dahulu politik negara kita diamalkan secara perlawanan antara politik haluan kiri ataupun haluan kanan, iaitu haluan kiri yang dinamakan haluan sosialis ataupun mereka yang memahami fahaman Marxis atau Lenin, dan haluan kanan yang mengutamakan nasionalisme, tradisi, keagamaan dan sebagainya. Itu dahulu. Itulah pemahaman dan ideologi yang dahulu. Namun wacana politik terkini seolah-olah terbatas sekarang kepada perlawanan antara golongan pahaman kanan sahaja, iaitu pihak ultra nasionalis dan pihak ultra konservatif agama. Tidak hairanlah jika rakyat jelata terkeliru, apatah lagi meluat dan bosan sehingga bersikap tidak peduli terhadap amalan politik nasional. Puan dan tuan-tuan, pada hari ini rakyat diheret ke dalam kacah polemik dan isu teras yang telah dipersetujui sebulan suara oleh pemimpin-pemimpin semua kaum sebelum merdeka. Seperti isu agama Islam sebagai agama rasmi, kedudukan keistimewaan orang Melayu dan anak negeri, mana-mana negeri Sabah dan Sarawak, kepentingan sah kaum-kaum lain, isu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, masing-masing di bawah perkara 3, perkara 152 dan perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Kita mesti ingat, puan-puan, bahawa Perlembagaan Persekutuan telah digubal dengan mengambil kira wasiat Raja-Raja Tanah Melayu, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan sejarah
berkenaan dengan kewujudan kaum-kaum lain sebelum merdeka, selain daripada kaum Melayu dan anak negeri mana-mana antara negeri Sabah dan Sarawak. Para hadirin yang dirahmati sekalian, mewakili lebih kurang 1.3 juta wanita UMNO, saya dengan jelas dan lantang ingin merekodkan bahawa kita wanita UMNO Malaysia akan mempertahankan dan menjadi perisai dan benteng kepada perkara 153 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Perkara 153 pasal 1 Perlembagaan Persekutuan Malaysia berbunyi seperti berikut. Menjadi tanggungjawab yang di-Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara negeri Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum-kaum lain mengikut peruntukan perkara ini. Wanita UMNO akan mempertahankan Perlembagaan Persekutuan. Wanita UMNO akan mempertahankan hak-hak berkenaan dengan institusi Raja-Raja Melayu. Dan wanita UMNO akan melindungi juga kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara negeri Sabah dan Sarawak. Berhubung dengan kota jawatan dalam perkhidmatan awam, berhubung dengan isu beasiswa, dana siswa, permit atau lesen dalam pertukangan atau perniagaan. Dan wanita UMNO akan mempertahankan keistimewaan pendidikan atau latihan sebagaimana yang termaktub dalam perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Wanita UMNO tidak akan berkompromi dengan tuntutan setengah pihak untuk mencabuli peruntukan yang termaktub. Tetapi pada masa yang sama, kita wanita UMNO juga akan melindungi kepentingan sah kaum-kaum lain mengikut peruntukan perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Sebagai pencipta negara dan Sri Kandi berjasa, wanita UMNO tidak akan biar kemuliaan dan keluhuran perlembagaan dicabuli atau dicemari. Perkara 153 jelas melindungi kedudukan istimewa orang Melayu, anak-anak negeri di antara Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum-kaum lain. Puan-puan dan tuan-tuan, saya nak kata dengan jelas dan nyata, bawa balik semangat ini, bahawa perlembagaan persekutuan kita adalah maruah kita rakyat Malaysia. Perlembagaan persekutuan adalah undang-undang utama dan ibu kepada segala perundangan di tanah air ini. Perlembagaan persekutuan melindungi hak, saya nak kata sekali lagi, dan kepentingan semua rakyat Malaysia. Melayu, Cina, India, suku kaum lain di Sabah dan Sarawak, tiada seorang pun jika dia hayati dan sepenuhnya akan ketinggalan.